Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan juga sudah bersedia untuk ikuti perbincangan kita yang terakhir pada pagi ini sebelum kita bersyukur rehat untuk memberikan laluan kepada baki bulan Ramadan kita ni dan juga Syawal yang akan menjelang tidak lama lagi. Okey, terlebih dahulu kita raikan teman-teman yang sedari tadi sudah masuk bersama dengan kita di ruangan ini dan memberikan salam mereka kepada kita di ruangan komen. Pertama tadi saya lihat Kak Zah kita, Kak Nurzah kita di situ. Assalamualaikum dan selamat pagi Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita juga ada Kak Noh di situ. Kak Noh, Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som juga ada dengan kita sebagaimana biasanya. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Mudah-mudahan ya Kak Som, terima kasih atas doanya. Kak Farida juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan jemaah online semua. Semoga semua sentiasa dalam lindungan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ramailah dengan kita. Kita ada Kak Johara, Kak Aisyah, Kak Mas kita yang selalu chat-chat kan. Doktor bersiap sedia untuk belajar walaupun ngantuknya tak boleh bawa bincang. Juang terus bersama doktor. Oh memang. Ngantuk memang tak boleh bawa bincang. Saya pun bangun lewat pagi ni. Ya betul. Tapi kena yalah kerana kita pun kuliah akhir kan pada pagi ni yang kita kena on juga. Dan juga Hajiah Siti Sofia kita, Alhamdulillah semoga sihat dalam rahmat Allah. Alhamdulillah. Okey, baik muslimah semuanya, kita berada di muka surat yang keberapa? Mungkin boleh letakkan di ruangan komen agar dapat dikongsikan bersama dengan teman-teman kita pada pagi ini. Okey, ingat tak kita berada di muka surat yang keberapa? Senyap je. Ada tak muka suratnya? Senyap je. Ada tak muka suratnya? Lupa. Okey, muka surat 381. Muka surat 381. Ustazah halaman 380. Okey, Kak Mas 380 last paragraph. Okey, tak apa. Kita lihat. Betul ke tidak? Okey, ada yang betul di situ jawapannya. Sebentar ya. Mana? Kita berada di muka surat 380. Okey, kita berada di muka surat 380. Di perenggan yang terakhir sekali. Betul lah sebagaimana yang Kak Mas sebutkan kepada kita di situ. Perenggan yang terakhir sekali kita berada di muka surat 380. Jadi saya nak masuk perbincangan kita pada pagi ini di perenggan tersebut sebelum kita masuk muka surat 381. Okay. Walaupun ringkas ya yang di bawah itu, tapi amat penting untuk kita melihat bagaimana kesinambungan cerita ini ataupun kisah ini yang akhirnya syarahnya nanti dapat dilihat dengan lebih jelas sampai dapat ditutup dengan lebih baik sekali. Baik, pada perkataan kita yang pertama pagi ini berbunyi fa'akhbirni an amaratiha.
Kabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Baik Muslimah. Muslimah yang ikuti pengajian kita sejak sesi yang pertama, sila letakkan di ruangan komen siapakah aku di dalam perkataan ini. Fa'akhbirni, kabarkan padaku. Aku itu siapa? Tentang tanda-tandanya, tanda-tanda apa? Sila letak di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan daripada muslimah kita. Fa'akhbirni an amaratiha. Siapakah aku ini? Yang dia sedang berbicara dengan Nabi SAW. Dia minta kepada Nabi SAW supaya berikan kepada dia dengan tanda-tanda. Siapakah dia ni ataupun siapakah aku di dalam ungkapan dialog ini? Siapa aku itu dan apakah tanda yang dia minta diberikan kepada dia? Apakah tanda yang diminta? Kak Som kata malaikat Jibril. Aku di sini ialah malaikat Jibril. Tanda-tanda ialah tanda-tanda hari kiamat. Kak Mas kata malaikat Jibril dan tanda hari kiamat. Ada jawapan yang lain? Kak Zah nak berikan jawapan. Liza tak ada ya pagi ni? Tak keluar nama dia. Kak Noah nak bagi jawapan, Kak Noah? Malaikat Jibril dan tanda-tanda hari kiamat. Sekejap ya. Bawah sikit lawa kot. Nampak kan. Okey. Din di situ tanda orang beriman. Okey, bukan. Kak No, malaikat Jibril tanda hari kiamat. Okey, 3 orang. Tiga orang dah jawab. Malaikat Jibril tanda hari kiamat. Betul. Fa akhbirni, maknanya di sini dalam kisah ini malaikat ini, lelaki inilah malaikat Jibril ini, Kak Zah juga memberikan jawapan yang sama. Malaikat ini dia kata kepada Nabi, kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tandanya an-amaratiha maksudnya ialah tanda-tanda hari kiamat. Sebab pada awalnya dia tanya kepada Nabi, bilakah hari kiamat? Pada awalnya dia tanya begitu kepada Nabi. Kemudian Nabi kata orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maknanya kita dua-dua memang tak tahu pun tentang jawapan bila hari kiamat. Jadi dalam redaksi hadis yang kita dah baca pada sesi-sesi yang lepas, kerana kita ada beberapa hadis yang telah kita baca berkenaan dengan isu ini. Jadi antara yang ditanya oleh malaikat tersebut setelah Nabi kata orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya, dia pun mengubah dialog dia ataupun mengubah soalan dia. Dan dia kata apa? Fa'akhbirni, dan kabarkan kepada aku. Kalau begitu, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya. Ada beberapa tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Yang pertama di situ disebutkan kepada kita dan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab syarah kita, iaitu muka surat 381. Baik, kita baru nak masuk muka surat 381. Di sini sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba wanita melahirkan majikannya. Dan di sini kita bawakan perbincangan yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab syarahnya ini. Yang mana beliau jelaskan kepada kita bahawa di riwayat yang lain dengan redaksi rabbaha dan ba'laha. Dalam riwayat lain menyebutkan rabbaha dan ba'laha. Di sini redaksi ini kita baca rabbataha. Baik, tapi disepakati bahawa maknanya adalah sama. Iaitu yakni Imam Muslim berkata, maksudnya adalah gundik-gundik. Dia terjemahkan ia sebagai gundik lah di situ. Makna rabbaha dan rabbataha adalah majikan atau pemilik.
baik yang lelaki maupun yang wanita. Jadi di sini secara keseluruhannya, maksud daripada sabda Nabi SAW di sini ialah majikan, yang dimaksudkan dengan rabbataha, majikan atau pemilik lelaki, tidak kira sama ada majikan dan pemilik ini di kalangan lelaki ataupun perempuan. Baik, seterusnya pada perenggan yang berikutnya. Majoriti ulama berkata, maknanya untuk maksud daripada lafaz hadis ini, majoriti di kalangan para ulama mentafsirkan ataupun mensyarahkan hadis ini dengan menyatakan bahawa hadis ini mengisyaratkan tentang ramainya gundik-gundik dan anak-anak yang dilahirkannya. Okay, gundik ni biasanya kalau kita apply pada konteks zaman dulu lah ya. Sekarang saya rasa gundik ni kita guna perkataan yang sedikit berbeza lah. Tapi agak tak sedap kalau nak sebut kan. Tak apalah. Yang penting kita kata di sini ini lebih bertepatan pada konteks dahulu yang mana bila raja mereka ramai gundik. Okay, mereka ada wanita-wanita selain daripada isteri mereka yang mereka bersama, yang mereka bermesra di situ kan. Jadi tak semestinya raja, orang kaya, orang yang memiliki hamba, mereka juga kadang-kadang disebut sebagai gundik. Maka di sini kita lihat gundik ini kebiasaannya akan melahirkan anak kepada tuannya. Bila mereka ni bersama dengan tuannya, kebiasaannya mereka akan melahirkan anak daripada hasil daripada hubungan mereka dengan tuan mereka. Jadi sebab itu dia kata di sini, kerana anak-anak yang dilahirkan mereka dari majikannya adalah setaraf dengan majikannya. Jadi biasanya bila gundik ini mereka melahirkan anak, anak-anak ini memang akan menjadi anak kepada majikan mereka. Dia akan setaraf dengan majikan mereka. Jadi dia tak akan bawa identiti, maknanya tidak akan setaraf dengan dirinya sebagai seorang gundik, bukan begitu. Tapi dia akan setaraf dengan ayahnya, iaitu dengan tuannya. Dan di sini dikata bahawa kerana harta seseorang akan berpindah kepada anaknya. Jadi kalau kita lihat kepada penerangan yang lebih lanjut di sini, dia kata kerana harta seseorang akan berpindah kepada anaknya, bahkan terkadang si anak memanfaatkannya pada saat itu seperti layaknya si pemilik harta. Jadi anak ini akan melayan ataupun akan meletakkan ibunya yang mananya adalah gundik kepada ayahnya itu kan. Sebagaimana ayahnya, iaitu seizin ayahnya maupun dengan qarina uruf kebiasaan dalam penggunaannya. Maknanya kebiasaannya mereka ni tidak melihat wanita itu sebagai ibu mereka. Dan mereka ni akan diberikan kepada pengasuh, kebiasaannya begitu. Dan akhirnya mereka tak kenal kepada ibu mereka sendiri dan mereka akan melayan ibu mereka ni sebagaimana hamba, begitu keadaannya. Jadi ini majoriti di kalangan para ulama hadis menyebut maksud antalidal amatu rabbataha, iaitu seorang hamba wanita melahirkan majikannya. Maksudnya hamba wanita ini melahirkan anak hasil hubungannya daripada majikan, daripada tuan yang memilikinya, yang akhirnya anak tersebut tidak mengenalinya dan menyebabkan anak ini melayannya sama sebagaimana hamba-hamba yang lain, tidak meletakkannya sama taraf dengan ibunya. Baik, di situ ada juga pendapat-pendapat yang lain ingin memperincikan maksud pada lafaz hadis ini. Iaitu kita ada pendapat daripada Ibrahim Al-Harbi. Di sini dia kata apa? Maksudnya bahawa hamba-hamba wanita itu akan melahirkan para raja sehingga ibunya termasuk di antara sederetan rakyatnya. Sedangkan dia adalah raja dari si ibu dan rakyat yang lainnya. Ini sebagaimana yang samalah. Sebagaimana dengan yang di atas itu, kita lihat dia akan lihat ibunya sama sebagaimana rakyat yang lain. Sedangkan anak ini walaupun dilahirkan daripada seorang gundik, tetapi angin daripada sini. Slide saya blur ke?
Ada feedback yang lain? Slide saya okey? Blur? Slides okey. Slide okey. Okey. Kenapa? Okey, mungkin internet dia lah. Okey, so kita sambung di sini. Dia akan berada pada anak itu yang dilahirkan oleh hamba wanita ini dia berada pada tahap seorang raja. Maknanya dia mewarisi ayahnya. So dia akan melihat ibunya sama sebagaimana rakyat biasa. Dia tidak melihat ibunya ni sebagai seorang permaisuri yang setaraflah dengan dia. Jadi kalau kita rujuk kepada pendapat yang lain pula di sini, pendapat yang terakhir dalam slide saya di sini menyebutkan bahawa kondisi manusia menjadi kacau sehingga banyak berlaku penjualan wanita yang melahirkan anak dari majikannya sehingga dia dibeli oleh anaknya sedangkan anak tidak menyedarinya. Ini juga berlakulah pada waktu itu yang menunjukkan berlakunya penjualan hamba kan. Jadi hamba ini dia tidak selamanya akan kekal dengan tuan dia. Kalau dia melahirkan anak daripada tuannya, hamba wanita ini, anak itu akan stay dengan majikan dia. Tapi dia kalau dia hendak dijual oleh majikan dia, dia akan dijual. Dan kemungkinan besar di sini pendapat lain mengatakan penjualan itu berlaku, maknanya dia berputar kan, yang akhirnya menyebabkan pada satu saat anak ini akan membeli ibunya dalam keadaan yang mana dia tidak mengetahui bahawa ini adalah ibu dia. Ini yang dimaksudkan dengan bagaimana seorang hamba wanita itu dia boleh melahirkan tuannya. Sebab bila ibunya dibeli oleh seorang anak, anak tersebut akan menjadi tuan kepada ibunya kerana ibunya adalah hamba dalam rumah dia. So itu yang disepakatilah di kalangan para ulama hadis berkenaan dengan maksud ini. Yang seterusnya kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya, dikatakan di sini, perkataan tersebut dimungkinkan tidak hanya dikhususkan untuk wanita yang bersangkutan kerana hal tersebut mungkin saja terjadi pada selain mereka. Maknanya Imam An-Nawawi dia jelaskan kepada kita dalam kitab ini tak semestinya perkara ini berlaku kepada seorang hamba wanita. Kemungkinan ia boleh berlaku kepada wanita-wanita yang lain. Okay, wanita-wanita yang lain yang mana dia kata kerana sesungguhnya seorang hamba wanita dapat melahirkan seorang anak yang merdeka bukan dari majikannya. Maknanya di sini kemungkinan besar hamba wanita ini dia bukan melahirkan anak daripada tuan dia lantaran satu syubhat, kerana mungkin berlaku syubhat dalam kebersamaan itulah dia dengan seorang lelaki atau melahirkan seorang anak budak atau anak hamba dengan pernikahan atau perzinahan. Maknanya kemungkinan dia bernikah, wanita ini dia bernikah ataupun dia berzina, contohnya di situ kan, yang mana melahirkan juga anak yang akhirnya nanti berpisah dengan diri dia. Jadi di sini Imam An-Nawawi nak kata bukan hanya semata-mata ia berlaku kepada seorang hamba wanita yang mana dia melahirkan anak daripada majikannya. Mungkin dia melahirkan anak daripada suaminya sendiri yang mana sama-sama hamba. Okay. Ataupun mungkin dia melahirkan anak daripada hasil perzinahan. Okay. Yang mana sama-sama hamba ataupun sama dengan orang lain yang kemungkinan besar anak itu dengan dia berpisah. Yang akhirnya dia sebagai seorang hamba biasa akan dijual kan, dan anak yang berpisah dengan dia itu tidak kira sama ada ia hasil daripada majikannya ataupun hasil daripada pernikahan yang sah dengan suaminya yang setaraf dengan dia sebagai seorang hamba, kemungkinan besar membeli dia yang dalam keadaan tidak mengetahui itu adalah ibunya. So dia akan berlaku banyak situations lah, ada banyak situasi, banyak senario yang berlaku dalam kes ini yang menyebabkan bagaimana seseorang anak itu boleh menjadi tuan kepada ibunya sendiri. Dia tak semestinya tuan tu dia anak raja, tak semestinya begitu. Ataupun dia adalah anak kepada majikannya, mungkin dia adalah anak kepada suaminya yang sah, mungkin dia adalah anak daripada hasil perzinahan dia dengan seorang lelaki, wallahu a'lam. Tapi yang pentingnya nak kata di sinilah wanita itu kemudian nanti dibeli oleh anaknya dalam keadaan yang tidak diketahui statusnya sebagai seorang ibu. Ataupun dengan kata lain, kalaulah
anak itu tak beli dia, tapi anak itu stay dengan dia, anak itu akan melihat dia setaraf, sama dengan rakyatnya. Jika sekiranya anak itu merupakan seorang anak yang merupakan hasil daripada uh, dia dan majikannya ataupun raja yang ada bersama dengan dia. Jadi di situlah keseluruhan perbincangannya yang boleh kita simpulkan. Dan saya juga tidak menafikan ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa ini kes anak derhaka kan. Cuma Imam An-Nawawi dia tidak memuatkan pendapat itu dalam kitabnya di sini. Di sana terdapat pendapat-pendapat daripada ulama-ulama yang lain dalam kitab syarah mereka lah ya. Jadi ada juga yang selama ini yang kita belajar ataupun yang selama ini kita dengar perbincangan di kalangan asatizah kita yang kata oh ini anak yang mana menjadikan mak dia sebagai hamba kat dalam rumah kan, anak-anak yang melihat dirinya sebagai tuan ya, yang tidak menghargai ibunya, mereka mentafsirkan ia sedemikian. Mungkin bagi saya itu juga bolehlah kalau kita nak letakkan ia bertepatan dengan konteks kita pada hari ini yang mana kita lihat penjualan wanita itu tidak berlaku lah sekarang ini. Kalau berlaku tu adalah berdasarkan pada sindiket-sindiket haram yang tidak ada orang kata susah untuk kita detect. Walaupun masih lagi berlaku lah tapi ia merupakan satu perkara yang bukan kebiasaannya yang kita lihat. Yang kebiasaannya kita lihat ialah bila ibu itu menjadi hamba dalam rumah anaknya sendiri. Itu yang mengapa mungkin di kalangan para ulama mereka lebih cenderung untuk memberikan pentafsiran yang sedemikian bagi maksud lafaz hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW itu tadi. Cuma dalam kitab kita ini, dia tidak nyatakan dengan maksud yang sedemikian. Kemudian kita lihat di sini, ada pun kalimat ba'laha. Ba'laha ni dia ada pada hadis yang lain dia tidak ada pada redaksi yang saya letakkan di sinilah, tapi ia menyentuh tentang hal ini juga. Dia kata bahawa pendapat yang sahih tentang maknanya adalah al-ba'lu adalah pemilik atau majikan, sehingga maknanya sama dengan kalimat rabbaha. Jadi dalam hadis-hadis yang lain ada menggunakan kalimat ba'laha, ada menggunakan kalimat rabbaha, maka semua itu maksudnya adalah sama, majikan kepada hamba wanita tersebut. Okey, baik Muslimah. Kalau kita rujuk pada muka surat 382, okey, di situ pada perenggan yang ketiga, okey, pada perenggan yang ketiga yang bermula dengan perkataan ketahuilah. Okey, saya nak baca perenggan ini. Ketahuilah bahawa di dalam hadis tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan tentang pembolehan atau pelarangan menjual para perempuan. Okey, jadi dalam dalil ini ataupun dalam hadis ini bukanlah satu dalil yang membuktikan kepada kita orang perempuan ni boleh dijual beli, ya, bukan begitu. Ya. Dan Imam An-Nawawi kata, namun ada dua orang imam dari kalangan pembesar ulama yang menjadikan hadis di atas sebagai dalil untuk hal tersebut. Walaupun tidak dinafikan bahawa ada di kalangan para ulama yang menyebutkan tentang pembolehannya menjual wanita itu berdasarkan kepada dalil ini. Yang mana dia kata salah satunya berdalil tentang pembolehannya, sedangkan yang lain tentang pelarangannya. Namun kedua-duanya telah diingkari oleh majoriti ulama. Jadi maknanya sama ada kalau kita jumpa pendapat yang kata boleh melakukan jual beli wanita ataupun larangan melakukan jual beli wanita ini berdasarkan kepada hadis tersebut, maka kedua-dua pendapat itu telah diingkari, maksudnya telah ditolak oleh majoriti ulama hadis berkenaan dengan pendapat mereka. Kerana tidak setiap yang dikabarkan oleh Nabi sebagai salah satu dari tanda-tanda hari kiamat adalah haram atau tercela. Kerana sesungguhnya bangunan-bangunan megah yang dimiliki para pengembala dan berlimpahnya harta bukanlah perkara yang haram, melainkan itu hanya sekadar tanda-tanda sahaja. Dan tanda-tanda hari kiamat boleh berupa kebaikan, keburukan, perkara yang mubah, perkara yang haram, perkara yang wajib dan selainnya, wallahu a'lam. Yang penting di sini ya Muslimah, kita faham daripada lafaz hadis ini, ia bukan dalil untuk membuktikan bahawa boleh kita jual wanita, boleh kita jual beli wanita ini kerana ada hadis yang sedemikian. Ini merupakan satu kesalahfahaman lah kalau sekiranya itu berlaku. Jadi Imam An-Nawawi dia membetulkan pendapat-pendapat ini lalu dia kata ia bukan dalil
yang boleh digunakan pakai bagi satu perbuatan yang tidak seharusnya berlaku pada keadaan kehidupan kita. Baik, seterusnya kita lihat kepada perenggan yang terakhir di muka surat 382, iaitu sabda Nabi SAW yang berikutnya tentang tanda hari kiamat. Tadi yang pertama tanda hari kiamat yang Nabi SAW berikan, iaitu seorang hamba wanita dia melahirkan majikannya. Baik, yang kedua, Nabi SAW sebutkan kepada lelaki yang bertanya berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. Jadi Nabi kata, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maksudnya, dan kamu melihat orang yang bertelanjang kaki, maknanya dia tak pakai sepatu. Okey, dia tak pakai slipper, tidak berbusana, maknanya tidak berpakaian. Fakir miskin yang mana kenapa dia tak pakai alas kaki ni dan kenapa dia adalah orang yang tidak berpakaian? Kerana asalnya dia adalah seorang yang fakir miskin. Tapi kemudiannya orang ini yatatawaluna fil bunyan. Orang yang dulu kita nampak dia fakir miskin, tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Namun akhirnya pada satu masa pula kita lihat mereka ini saling berlumba-lumba membuat bangunan yang tinggi. Ini tanda-tanda hari kiamat. Bila kita nampak ada sekumpulan ataupun ada orang yang begitu. Dulu dia miskin sampai tak ada baju, tak ada kasut nak pakai, kan miskin. Tapi kemudian dia kaya. Bila dia kaya, dia berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi dengan harta dia. Jadi ini tanda antara tanda hari kiamat yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Baik, di sini Imam An-Nawawi dia jelaskan kepada kita perkataan, kita ada perkataan apa tadi? Al-ala. Okay? Al-ala maksudnya adalah orang-orang fakir atau orang yang miskin. Ada juga disebut sebagai al-ail adalah orang fakir dan al-ailah adalah kefakiran. Seterusnya kita ada perkataan yang kedua menerusi daripada sabda Nabi SAW di sini, iaitu ri'a'a. Okay, ri'a'a di sini maksudnya maksudnya dengan mengkasrahkan huruf ra juga dapat dikatakan ru'ata dengan mendammahkan huruf ra. Maknanya adalah penduduk pendesaan ataupun kita kata orang-orang yang duduk di kawasan pendalaman. Ya, mereka ini dipanggil sebagai ri'a. Okay. Mereka ini dipanggil sebagai ri'a, iaitu penduduk desa ataupun orang yang duduk di bahagian pendalaman. Jadi orang-orang yang seperti mereka dari kalangan fakir miskin akan dilapangkan kemewahan. Maksud daripada hadis ini menunjukkan kepada kita, Nabi kata orang yang duduk di kawasan-kawasan yang begini, kemudian Allah berikan kepada mereka dengan kemewahan, kelapangan daripada sudut rezeki untuk mereka, kemewahan dunia, yang akhirnya mereka ni lalu berbangga-bangga dengan harta mereka. Apa yang mereka buat dengan harta mereka? Mereka membina bangunan-bangunan yang tinggi ataupun rumah-rumah mereka yang gah untuk menunjukkan kepada orang lain. Ini merupakan sesuatu yang mungkin kita nampak pada hari ini, pandai-pandai layan nak apply di mana, pada keadaan yang bagaimana. Yang sekarang pun kita nampak ada banyak tempat yang dulunya kering kontang, tempat yang dulunya padang pasir, tapi kemudian hari ini Masya Allah Tabarakallah begitu banyak bangunan-bangunan yang gah, bangunan-bangunan yang tinggi dibina di tempat-tempat yang begitu jelas kepada kita bahawa tanda-tanda ini memang sudah ada dan sudah berlaku pada hari ini yang kita nampak di depan mata kita. Jadi banyak-banyakkanlah beristighfar, banyak-banyakkanlah kita ni memohon keampunan kepada Allah. Maknanya tanda itu semualah bagi saya tidak kira sama ada tanda yang pertama tadi Nabi kata tentang majikan hamba wanita yang melahirkan tuannya, dan juga tanda yang kedua ini ia memang sudah berlaku sejak dulu lagi hinggalah ke hari ini dan pada akan datang. Ia memang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Ini merupakan satu perkara yang kita lihat bukti kenabian yang ada pada Nabi SAW.
yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda untuk memberitahukan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ni tak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam keadaan yang begini Nabi memberitahukan kepada kita apa pada masa yang Nabi tak nampak kita akan nampak. Itu satu bukti kenabian yang kita boleh terfikir, Nabi pada masa tu belum hidup lagi pada zaman kita ni, tapi Nabi dah beritahu kepada kita apa yang akan berlaku pada zaman kita ni, yang merupakan tanda kepada hari kiamat. Sebab tu saya kata banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tanda-tanda ini dia dah ada di hadapan mata kita. Kan hari kiamat tu sebenarnya dekatlah. Cuma kita saja yang kadang-kadang leka, kadang-kadang lalai, tidak nampak hal ini sebagai satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dunia ini bukanlah tempat yang kekal abadi untuk kita. Dunia ini akan musnah, dunia ini akan hancur. Hanya saja kita yang berangan-angan di sebuah tempat yang sementara. Okey, baik, seterusnya kita lihat kepada perkataan yang berikutnya di muka surat 383 kita. Kita ada perkataan falabitha maliya. Okey, falabitha maliya. Pada perkataan ini, dan beliau pun terdiam cukup lama. Okay, demikianlah kami membacanya yang diakhiri dengan huruf tha. Falabitha. Okay, diakhiri dengan huruf tha tanpa huruf ta. Sedangkan pada kebanyakan kitab-kitab rujukan yang telah ditahqiq tertulis labithtu dengan tambahan huruf ta mutakallim, dan kedua-duanya adalah benar. Okay, ada yang kalau kita baca hadisnya disebutkan falabithtu maliya. Tapi dalam redaksi hadis di sini, Imam An-Nawawi dia pilih falabitha maliya. Namun walaupun ada dua cara bacaan, ada dua cara periwayatan, sama ada dengan menggunakan lafaz falabitha ataupun falabithtu. Okey, kalau falabitha maksudnya dan beliau pun terdiam cukup lama. Tapi kalau kita sebut lafaz ini dengan falabithtu, maknanya ialah aku pun terdiam dalam keadaan yang cukup lama. Okey, soalan saya, siapakah dia di sini? Siapakah dia yang diam dalam cukup lama? Ataupun siapakah aku kalau kita baca falabithtu dan aku pun diam dalam jangka masa yang begitu lama, siapakah aku di dalam maksud periwayatan ini? Sila letakkan di ruangan komen Muslimah. Siapakah dia? Okey. Kak Som, siapakah dia? Kak Som di sini? Dan beliau pun dan dia pun terdiam cukup lama. Dan saya pun menunggu cukup lama. Lambat ya. Okey, macam ni, tahu ke tak tahu? Kalau tahu beritahu, tak tahu. Kalau tahu jawab ya, kalau tidak tahu letakkan tidak tahu di situ. Jadi saya jelas supaya saya tak perlu tunggu. Macam mana? Okey, Kak Mas masih lagi dengan kita. Siapakah dia ataupun beliau di dalam ungkapan lafaz ini? Nabi SAW. Okey, percubaan yang baik. Ada yang lain? Kak Som, oh sama ya. Ini ada group discussion ke dekat belakang tabir? Kak Som, Nabi Muhammad SAW. Okey, ada lagi jawapan yang lain? Dua saja ya jawapannya. Kedua-duanya jawab Nabi SAW. Okey.
Kak Noh ada jawapan Kak Noh? Kak Mas, dia Omar. Okey, mana satu yang betul? Nabi SAW ke Omar? Abdullah ibn Omar? Okey, alamak ada lagi satu ni. I think it's Omar. Okay, you think Okay. That's what you think. Okay. I think it's Omar. Okay, Kak Siti Sofia kita, Rasulullah. Kak Azhar kata Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar dengan Omar lain tau Kak Azhar. Mana satu? Ada lagi yang nak cuba? Kita ada 3 jawapan di sini. Satu, ada yang kata Nabi SAW. 2, ada yang kata Omar. 3, ada kata anak Omar. Okay, Abdullah ibn Omar. Okay, Kak Som. Kak Som dia tukar jawapan dia. Sayyidina Omar. Tadi Kak Som kata Nabi. Sekarang dia kata Sayyidina Omar. Okay. D kata Rasulullah. Jadi kita nak ambil yang mana? Omar. Okay, Kak Noh. Kak Noh, Omar. So kita ada 3. Kak Noh pilih Omar ya. Kak Som pun saya rasa dia pilih Omar tu. Okay, baik. Yang sebenarnya yang dimaksudkan pada perkataan ini adalah Umar bin Al-Khattab. Jadi Omar ni di sini yang ceritakan hadis ini ialah Abdullah ibn Omar, anak dia. Yang berada dalam peristiwa ini adalah Umar radhiyallahu an. Jadi di sini perkataan ini falabitha maliya, dan Umar pun dia terdiam cukup lama. Apa maksud maliya di sini? Okay, sebelum kita bincang tentang Umar tu. Okay, apa maksud maliya di sini? Dia kata waktu yang lama. Maknanya jangka masa yang lama. Kalau kita rujuk dalam riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidhi menyatakan kepada kita dengan satu redaksi yang lebih jelas, iaitu berapa lama jangka masanya. Okey, dalam riwayat kedua-duanya menyatakan setelah 3 malam. Dan Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah dia kata setelah 3 hari. Samalah tu Setelah 3 malam, setelah 3 hari. Jadi yang saya lihat dalam penjelasan kita di sini menyatakan bahawa mereka ini menyebutkan jangka masa yang berlaku Umar itu didiam setelah peristiwa itu ialah selama 3 hari. Okey, baik. Kerana apa kalau kita lihat pada redaksi yang berikutnya di situ, dia kata akan tetapi pada zahirnya terdapat pertentangan dengan perkataannya pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Setelahnya, kemudian lelaki tersebut pergi bila Nabi SAW, kita ingat balik kita hashtag throwback balik hadis ini, bila Nabi dah sebutkan tentang 2 tanda hari kiamat itu tadi kepada lelaki tersebut, lelaki itu pun pergi. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, suruhlah lelaki itu ke hadapanku. Mereka pun berusaha untuk menyuruhnya kembali, namun mereka tidak melihat suatu apapun. Maka Nabi SAW pun bersabda, itu adalah Jibril. Sedangkan kalau kita rujuk pada hadis yang menyebutkan tentang falabitha maliya, menunjukkan kepada kita bahawa Umar, kenapa pula kalau dalam hadis ini Nabi tadi dah suruh panggil lelaki tu kan? Setelah tu mereka cari, dia tak ada. Nabi pun kata lelaki itu adalah malaikat. Tapi kenapa dalam hadis ini ataupun dalam slide kita ni dia kata berdiam 3 hari. Sedangkan kalau kita faham tadi Nabi terus beritahu kepada para sahabat itu adalah malaikat Jibril. Jadi di sini Imam An-Nawawi dia kata apa? Menggabungkan, kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya, menggabungkan antara kedua hadis itu, iaitu hadis Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma adalah mungkin, iaitu bahawa Umar radhiyallahu an tidak menghadiri sabda Nabi SAW kepada mereka saat itu, melainkan dia telah meninggalkan majlis tersebut. So kita boleh faham kenapa Umar dia dapat ataupun dia baru tahu tentang lelaki itu adalah malaikat Jibril setelah 3 hari. Kemungkinan besar di sini Imam An-Nawawi kata setelah Nabi jawab dan setelah malaikat itu pergi ataupun lelaki itu pergi, Umar juga pergi daripada majlis tersebut. Dia beredar daripada majlis itu. Baik. Kemudian dia kata lalu Nabi SAW mengkabarkan kepadanya yang hadir pada saat itu. Jadi Umar dia tak tahu bahawa
yang lelaki itu adalah malaikat Jibril, sebab yang Nabi sebutkan kepada mereka semua adalah orang yang masih lagi duduk dalam majlis tersebut. Jadi di sini dia kata dan mengkabarnya kepada Umar radhiyallahu anhu setelah 3 malam, wallahu a'lam. Jadi oleh kerana Umar tidak ada pada waktu itu, yang Nabi kabarkan dia itu adalah malaikat Jibril ialah untuk mereka yang ada di sekitar Nabi. Setelah 3 malam, setelah 3 hari, barulah Nabi beritahu kepada Umar radhiyallahu anhu. So kita boleh faham begitulah bila kalau kita nak gabungkan antara kedua-dua riwayat, tu riwayat Umar radhiyallahu an dan juga riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada perkataan berikutnya. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Kifa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Baik, dalam lafaz ini Muslimah, kita lihat begini. Terdapat penjelasan bahawa iman, Islam, ihsan, seluruhnya dinamakan sebagai agama. Sebab bila Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, yang lelaki tadi yang tanya kepada Nabi SAW dengan soalan-soalan tadi tu. Soalan apa? Dia tanya kepada Nabi tentang iman, dia tanya kepada Nabi tentang Islam, dia tanya kepada Nabi tentang ihsan. Nabi kata dia adalah malaikat Jibril. Atakum, yang datang kepada kalian, yang duduk dalam majlis kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi di sini kita fahami bila Nabi kata agama kalian, bermakna Nabi kata hal-hal yang berkaitan tentang keimanan kita, keislaman, keihsanan. Ketiga-tiga perkara ini kita fahami ia sebagai sesuatu yang termasuk di dalam pembelajaran atau pengajian agama. Okey, sebab tu tadi Nabi kata malaikat ini dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi kalau kita biasa kita cakap tentang Islam, okey, ini adalah tentang agama. Kita cakap tentang iman, yes, ini tentang agama. Kita bincang tentang ihsan, kita dah beritahu ihsan tu apa maksudnya, iaitu kita beribadat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ia berkaitan tentang ibadah kita, ia termasuk sesuatu yang dibincangkan dalam perihal agama. Jadi ia adalah subjek-subjek yang kita pelajari di bawah kategori agama. Okey, di bawah kategori agama. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis ini. Okey, baik, seterusnya. Ketahuilah di perenggan yang terakhir Muslimah muka surat 383. Ketahuilah bahawa hadis tersebut menghimpun pelbagai macam ilmu. Jadi hadis yang kita baca ini, saya nak tutup Muslimah perbincangan hadis ini, walaupun saya tahu di dalam kitab kita ni masih panjang lagi perbincangannya, tapi saya nak hentikan perbincangannya sampai sini sahaja. Okey? So, ambil ini sebagai akhir daripada perbincangan hadis-hadis yang dah kita bincangkan dengan begitu lama bersesi-sesi, sampailah nanti kalau saya tak berhenti sampai raya, takut sampai raya haji pun tak habis So, kita nak endkan ataupun kita nak hentikan perbincangannya, kita nak selesaikan perbincangannya di sini, yang mana Imam An-Nawawi dia kata dalam perbahasannya di sini, dia kata bahawa hadis tersebut yang kita bincangkan tentang pertemuan malaikat ini dengan Nabi SAW di hadapan para sahabat, diceritakan oleh Umar, lalu Abdullah ibn Umar diceritakan kepada Yahya dan juga kepada temannya Humaid yang datang bertanyakan berkenaan dengan takdir itu, ianya menghimpun pelbagai macam ilmu. Ada pelbagai macam ilmu yang kita pelajari menerusi hadis ini, yang mana ada juga pengetahuan, ada adab, ada faedah. Bahkan hal tersebut adalah pokok Islam. Maksudnya ia adalah intipati daripada pengajian-pengajian yang terdapat dalam pengajian Islam. Sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari Al-Qadi Iyad. Dan dalam hadis di atas terdapat beberapa atau pelajaran yang dapat dipetik. Jadi daripada keseluruhan
hadis ini yang boleh kita fahami ya, ataupun yang boleh kita bawa pulang, yang kita nak belajar, take aways lah, yang kita nak bawa ini ialah, pertama, kalau kita lihat di sini, Imam An-Nawawi menyebutkan ia ada anjuran. Okey, anjuran tentang apa? Kita lihat anjuran menghadiri majlis ilmu dan menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Maknanya ada satu galakan kepada kita ni ya, muslimah-muslimah semuanya, untuk menghadiri majlis ilmu. Kita perlu datang ke kelas-kelas agama, pengajian-pengajian agama. Kita perlu duduk, kita perlu dengar, lalu kita menanyakan sesuatu yang bermanfaat. Yang dikata di sini, dan menanyakan sesuatu yang berguna bagi orang yang hadir. Jadi bila kita duduk di dalam kuliah, duduk dalam kelas, kadang-kadang kita ada tanya kepada ustazah, kepada ustaz tentang beberapa persoalan yang kita ingin tahu jawapannya, dan tanpa kita sedari sebenarnya persoalan yang kita utarakan adalah sesuatu yang mungkin orang lain juga nak tanya. Orang lain pun tertanya-tanya selama ini dan tidak ada kekuatan untuk bertanya ataupun mereka rasa segan. Tapi oleh kerana keberadaan kita di dalam majlis ilmu itu lalu bertanya kepada guru, kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain juga. Daripada situ guru pun memberikan jawapan, memberikan pencerahan. Akhirnya teman-teman yang ada di sekitar kita, yang mendengar soalan, yang mendengar jawapan tu pun dia kata, oh macam gitu rupanya. Selama ni kita pun tertanya-tanya, Alhamdulillah ada kawan kita ni yang bertanya. Ataupun mungkin selama ni kita tak terfikir, tapi kawan kita ni dia tanya dengan soalan itu. So dalam hadis ini kita lihat malaikat Jibril itu dia datang dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada ramai sahabat pada waktu itu. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan soalan-soalan yang mana mereka ini tidak tahu dengan jawapannya. Lalu itu yang Nabi kata, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian dengan ilmu, dengan agama, tentang agama kalian. Jadi inilah, walaupun kita kata bukan ke lelaki tu dia tanya, yang jawab itu Nabi. Kan? Maknanya yang ajar ni adalah Nabi. Yang memberikan manfaat itu adalah Nabi. Takkanlah orang yang bertanya pun boleh memberikan manfaat. Tetapi kita lihat di sini, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bila kita bertanyakan tentang sesuatu yang mana mungkin orang lain nak tanya tapi dia tak tertanya, orang lain tak terfikir kan tentang soalan itu, lalu kita dapat jawapannya, orang lain juga dapat memanfaatkan sama atas jawapan yang diberikan oleh guru berdasarkan kepada soalan yang kita berikan kepada guru tu. Okay, so ini adalah pengajaran hadis yang pertama. Tu anjuran untuk kita pertama kita hadir kelas. Ini penting. Kenapa dia kata anjuran menghadiri kelas? Saya lupa nak cakap macam ni. Kita kalau nak tanya apa-apa dengan guru, bagi saya terbaik datang kelas. Ini ramai yang orang terlepas pandang. Ramai orang yang malas part ni. Kita biasanya, maaf ya kalau saya tegur di sini, kita biasanya nak tanya je tau, tapi kita tak nak belajar. Okay, kita biasanya nak tanya. Tanya, dapat jawapan dah sudah. Tapi namun, kalau nak duduk dalam kelas, belajar daripada kitab ke kitab, kulit buku ni, daripada kulit buku ke isinya sampai ke hujung ni, kita malas. Yang kita nak ialah, kita datang, kita duduk, kita tanya, dapat jawapan dah, kita balik. Ramai orang nak begitu. Tapi sebenarnya, walaupun saya kata tak salah, ia adalah satu proses untuk kita, ia adalah satu peluang untuk kita mendapatkan ilmu ataupun kita mendapat tahu tentang satu perkara yang kita muskilkan. Tapi sebenarnya, kalau kita duduk, kita belajar, kita akan dapat banyak jawapan walaupun tanpa kita bertanya. Itu pentingnya kenapa belajar. Ini perlu konsisten. Okay? Duduk, kita dengar kan. Walaupun kadang tersenggut-senggut lah duduk kan. Saya tahu mesti ada yang tertidur ni. Ada out pun daripada kita punya live ni kan. Okay, 24 orang je hari ni live ni dekat FB hari ni. Selalunya ada sampai 50. Ada 40, hari 24 je. Yelah bulan Ramadan puasa ya. Pagi-pagi ya, orang malas nak duduk. Cuma kita dapat faham daripada apa yang disebutkan dalam pengajaran hadis ini. Bila kita nak bertanya, sebaiknya kita adalah seorang penuntut ilmu yang sebenar-benarnya.
Maksud penuntut ilmu yang sebenar-benarnya, kita belajar dulu, baru kita tanya. Itu baru cantik. Bukan tanya tapi tak nak belajar. Okay. Jadi kalau kita nak faham tentang sesuatu isu, kita perlu belajar. Kita perlu duduk dalam kelas. Belajar satu persatu. Kita faham daripada teorinya, kan daripada basicnya, masuk kepada level 2, kan, masuk pada level 3, masuk pada level 4. Tapi kadang-kadang masalah kita sekarang, kita terus-terus tanya soalan level 5 tau. Tanpa kita belajar basic. Yang akhirnya bila guru berikan kepada kita dengan jawapan, kita pun, okeylah macam itulah. Kita ambil dan kita apply. Padahal ada banyak lagi yang di bawah tu yang kita tak faham. Sebab tu penting di sini menghadiri majlis ilmu, kita belajar, satu persatu sabar. Belajar ni kena sabar. Macam ni ya Muslimat, macam mana saya boleh berikan jawapan? Sebab saya belajar. Saya tak boleh berikan jawapan kalau saya tak belajar daripada basic. Sama juga anda. Kalau anda nak tahu tentang satu ilmu itu, anda perlu belajar daripada basic. Baru anda tahu macam mana perbincangan di kalangan para ulama. Bila ada satu isu, anda tahu macam mana ia berlaku, bagaimana ianya dapat diselesaikan. Dan dia tak boleh tiba-tiba terus kita, terus ini. Yang penting sekarang ini bagaimana kesungguhan kita untuk belajar. Kalau kita duduk dalam kelas, kita duduk dalam kuliah-kuliah agama ini, banyak sebenarnya persoalan yang kita kadang-kadang ada tahu dalam hati kita, dalam diri kita yang kita nak tanya pada ustaz atau ustazah. Tapi kerana kita dah duduk tu, kita dah dengar daripada awal sampai akhir, tak jadi kita tanya. Kenapa tak jadi tanya? Bukan sebab kita malu. Tapi kerana kita dah dapat jawapan menerusi pembelajaran dan pengajian yang kita ikuti. Itu yang buat kita jadi rasa lapang dada, kita dapat menerima kepelbagaian pendapat, kita akhirnya faham kan bila berlaku sesuatu isu dalam sesuatu perkara yang sedang kita hadapi. Kerana apa kita jadi orang yang belajar? Okay, so ini pengajaran kita yang pertama, duduk dalam kuliah. Lepas duduk dalam kuliah, kalau mungkin kita masih lagi blur, kita masih lagi tak faham, kita bertanya kepada guru. Okay, baik. Ataupun ada perkara yang belum diajar oleh guru lalu kita nak bertanya sedikit tentang hal itu pun boleh. Kita kata sebagai sedikit mukadimah kepada teman-teman yang lain untuk isu yang mungkin akan dipelajari. Baik, seterusnya yang kedua. Berlaku lemah lembut kepada si penanya. Okay, ini berada di muka surat kita 384. Berlaku lemah lembut kepada si penanya dan mendekat kepadanya agar dia tidak segan untuk bertanya. Ini apply kepada guru lah ya. Kalau tadi yang pertama tu kita letak ia pada konteks murid. Sekarang yang kedua ini ia berlaku kepada guru. Guru ini bila ada orang yang bertanya kepada dia, mungkin ramai orang di hadapan dia. Lalu suaranya pelan ataupun mungkin dia kita sendiri tak berapa jelas dengan apa yang dia tanya. Terbaik ialah kita pergi dekat dia, kita dengar dengan teliti apa yang ingin ditanya. So maknanya bila dengar secara dekat itu kita lebih faham, kita lebih jelas, tak perlu nak ulang banyak kali. Jadi sebab itu di sini kalau seseorang guru dia buat sedemikian, kita nampak ia merupakan satu adab juga yang ada pada guru itu dengan sikap lemah lembutnya, kesopanan. Kita sebagai guru pun kan, saya yakin ramai juga antara kita di sini adalah guru. Ataupun kalau bukan guru, kita sebagai ibu di rumah. Yang mana mungkin anak kita ni tanya soalan dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan? Adab kita kepada anak yang bertanya ataupun kepada murid yang bertanya. Kan? Pertama sekali ialah berlemah lembut dengan mereka. Ada rasa ihsan tu tadi. Dengan orang yang bertanya. Okey, iaitu kita pergi dekat dia, kita dengar betul-betul apa yang dia tanya. Mungkin anak kita budak kecil kan, budak tu tanya, Umi apa? Kita pun, ya sayang, kita dekat dengan dia. Kita jangan masih duduk kat situ. Budak tu tanya kan. Kita, budak tu budak apa, dia anak. Dia pergi dekat aku lah. Kadang kita ego. Kan, kadang kita ego. Macam kita guru, dah dia murid. Datanglah dekat saya kalau betul-betul nak tanya. Kita tak boleh ada pendirian yang sedemikian. Mungkin kita boleh bangun, kita pergi kepada murid itu ataupun kita sebagai ibu, kita pergi kepada anak itu. Anak tu tengah duduk main-main, kan dia tanya-tanya, kita pun tak faham apa dia tanya. Kita pergi dekat dia. Ya, adik tanya apa? Kita pegang badan dia kan, adik tanya apa?
Kita berlemah lembut maknanya dengan anak tu. Budak tu pun cakap, kita dengar kan. Maknanya kita tunjukkan kepada anak tu kita serius nak dengar apa yang dia tanya. Sama juga dengan pelajar kita. Kita pergi dekat dia, kita dekat dengan dia. Apa tadi? Boleh ulang soalannya? Kan begitu kan? Jadi orang yang tanya ni, oh Ustazah betul-betul nak dengar jawapan kita begitu. So orang ini dia tak rasa segan untuk tanya lagi ataupun dia tak rasa rendah diri. Kan mungkin tak naklah, malulah nanti merepek agaknya jawapan kita ni, malu kita nanti kawan-kawan ketawakan. Kalau guru sendiri menunjukkan keseriusan dia mendengar jawapan ataupun mendengar pertanyaan daripada pelajar yang lain juga akan tunjukkan benda yang sama. Tapi kalau kita sebagai ibu ataupun kita sebagai guru, kita memperlekehkan apa yang ditanya ataupun apa yang dijawab oleh pelajar kita ataupun oleh anak kita, orang yang di sekitar akan melihat, kelakar benda tu, kita kelakar. Maknanya di sini tidak ada adabnya kita sebagai guru ataupun sebagai ibu pada apa yang dipertanyakan oleh orang lain. Ia berlaku kepada banyak keadaan muslimah. Tidak semestinya kita sebagai seorang guru ataupun kita sebagai seorang ibu. Apa pun mungkin kita sebagai seorang pembeli ataupun kita sebagai seorang penjual, dalam keadaan yang berlakunya soal jawab. Okay, Q&A itulah. Bila berlakunya soal jawab pertanyaan, ada orang tanya, ada orang nak jawab, kita perlu ada adab. Tidak kira sama ada yang bertanya ataupun yang mendengar pertanyaan. Kedua-duanya memiliki adab yang telah ditunjukkan dalam hadis ini. Nabi SAW kita lihat bila malaikat tu tadi datang tanya kepada Nabi, Nabi tunjukkan adabnya juga. Nabi tak perlekehkan walaupun bagi kita simple soalan itu. Tanya tentang iman, tanya tentang Islam, tanya tentang ihsan, tanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Simpelnya. Soalan-soalan yang simple. Tapi adakah Nabi SAW memperlekehkan soalan yang simple yang ditanyakan oleh malaikat Jibril? Tidak, Nabi tetap memberikan jawapan. Walaupun jawapan Nabi juga kita lihat ia sebagai jawapan yang simple. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga di sini, saya berikan pecahkan kepada yang ketiga, keharusan bagi yang bertanya memiliki sikap sopan dalam pertanyaan. Ini ada pada poin kita yang kedua, tapi kemudiannya saya pecahkan menjadi poin yang ketiga untuk slide saya. Okey. So yang ketiga untuk kita tutup perbincangan pada pagi ini, keharusan bagi yang bertanya memiliki sikap sopan dalam pertanyaan. Dia berkait rapat juga dengan yang kedua tadilah yang saya sebutkan. Kalau guru ditekankan ataupun kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seseorang yang mendapat pertanyaan ataupun jawapan daripada orang lain, ditekankan untuk memiliki sikap lemah lembut, adab, kesopanan di sini ia juga berlaku kepada orang yang bertanya. Jadi orang yang bertanya, dia perlu memiliki sifat yang rendah diri ketika dia bertanya. Okay, dia tak boleh tunjukkan kehebatan dia. Contoh, kalau kita sebagai seorang pelajar, kita duduk dalam majlis seseorang guru, kita tak boleh tunjukkan kepada orang lain, aku lagi pandai daripada guru yang di hadapan. Itu maknanya adab tak ada. Maaf saya kata sedemikian. Okay, bila kita bertanya, kadang-kadang betul ada orang, dia bertanya dengan kesombongan. Dia bertanya dengan penuh keegoan untuk menunjukkan kepada orang lain, kau cikgu kau tak buat research macam tu engkau cikgu kau tak gerti apa kau cakap engkau cikgu kau tak tahu aku lagi tahu daripada engkau lebih baik aku yang cakap. Kadang-kadang ada orang dia begitu. Ada orang dia begitu. Cara dia bertanya untuk merendahkan guru yang ada di hadapan. Jadi ini adab muslimah, tolong jaga. Bila kita pergi mana-mana majlis ilmu, jangan sesekali kita merendahkan orang yang bercakap di hadapan. Walaupun mungkin kita kata, alah dia ni cakap benda-benda basic, aku pun boleh cakap macam tu. Kalau kita rasa begitu, simpan sahaja. Okey, simpan sahaja apa yang kita rasa. Sebab kalau betul kita ni bijak, orang akan panggil kita cakap, orang tak panggil dia cakap. Gitu senang. Senang saya cakap gitu kan. Kerana begini, orang yang bercakap ini mungkin dia lihat siapa yang ada di hadapan dia. Kita lihat siapa yang ada di hadapan kita sebab di hadapan kita tak semua orang yang bijak pandai. Tak semua orang ada level yang sama. Mungkin antara yang duduk dengan kita sebagai pelajar tu kan, kita rasa kita lagi pandai daripada guru depan. Kita pandai tapi adakah teman kita sama dengan kita? Tak. Adakah orang belakang sama level dengan kita? Tak. Jadi guru biasanya dia bercakap, dia lihat kepada semua level.
Dia tak boleh bercakap. Kalau contoh saya mengajar kuliah, saya tak boleh bercakap sebagaimana saya mengajar sebagaimana pensyarah dekat universiti. Orang akan lari. Tapi kemungkinan ada student yang mungkin lepasan universiti, grad daripada NUS ke kan, NTU ke apa, ustazah ni nama ada doktor tapi cakap macam orang biasa-biasa saja. Of course, sebab lihat you duduk dekat mana. Nampak tak? Sebab you duduk dekat majlis yang mana awam. Kita tak boleh menggunakan pendekatan levelnya tinggi sebagaimana seorang lecturer yang duduk dekat universiti. Kalau saya mengajar di universiti, of course, bahasa saya, cara saya mengajar adalah berbeza. Saya tak menggunakan pendekatan yang sebegini ketika saya mengajar di universiti. Ataupun saya mengajar di college, saya mengajar student diploma. Takkan sama. Siapa yang biasa ikuti pengajian saya di peringkat diploma, mereka tahu lain cara dia deliver dia punya perbincangan. Of course, sebab kita kena lihat siapa yang duduk di hadapan kita. Jadi sebab itu kita sebagai students, kita tak boleh untuk lihat guru kat depan ni tak pandai, guru ni gini, guru ni. Sebab guru dia akan lihat siapa dekat depan sebelum dia bercakap. Okey, sebelum dia bercakap, kerana dia tahu tak semua orang ada level yang sama. Kalau dia cakap level tinggi-tinggi, akhirnya orang yang tak faham ni, yang baru nak mula-mula berjinak-jinak dengan agama ni, dia tak faham, dia akan tinggalkan pengajian itu. Okay, so kita sebagai student, kalaupun kita tahu kita ni pandai, kita nak tanya dengan cikgu kita, dengan guru kita, rendahkanlah diri kita di hadapan guru. Sama, kalau kita sebagai seorang anak, bila kita nak tanya dengan mak kita, dengan ayah kita, kita tak boleh untuk membanggakan diri kita, aku ada PhD. Mak dengan bapak kena dengar apa aku cakap. Ataupun mak dengan bapak kena sama level dengan aku. Tak. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah kata, rendahkan sayap. Kita dengan mak ayah kita, kita tak boleh nak bangga. Siapa pun kita. Perdana Menteri ke apa ke, kita presiden ke apa, kita tak boleh dengan depan mak ayah kita, kita bawa jawatan kita depan mereka. Tak boleh. Kan kita kena rendahkan. So kalau kita tanya dengan mak kita tak bolehlah tanya dengan penuh kesombongan. Kan, mak ni pun tak tahu mak ni apalah, tak pandai. Mak ni tu pun tak tahu. Kita gunakan ayat-ayat yang merendahkan mak kita. Maknanya di sini, tidak ada kesopanan, tidak ada adab, tidak ada budi pekerti ketika kita bertanya. Dan itu tidak diajarkan dalam agama kita. Menerusi kisah yang kita bincangkan dalam sesi demi sesi tentang pertemuan malaikat Jibril dan juga Nabi SAW, kita belajar pengajaran yang amat penting kedua-duanya, tidak kira daripada pihak malaikat Jibril itu ataupun daripada pihak Nabi SAW, kedua-duanya mengajarkan kepada kita tentang adab dan kesopanan ketika berada dalam majlis ilmu. Dan jangan lupa, mereka yang menyaksikan peristiwa itu di kalangan para sahabat, ketika mereka duduk, mereka menyaksikan peristiwa itu, adakah mereka ini melarang lelaki tersebut bertanya dengan Nabi SAW? Adakah mereka ini, walaupun mereka melihat lelaki ini entah siapa, tiba-tiba datang nak tanya, kan, tiba-tiba masuk majlis kita, tanya soalan yang entah apa-apa ni kan, adakah mereka itu halau lelaki itu? Tidak. Mereka duduk, mereka meraihkan dan mereka menghormati majlis ilmu itu. Inilah yang kita kata sebagai riyadul jannah, taman-taman syurga. Bila taman-taman syurga ini, ia adalah taman yang tenang. Itu sebuah, bila Nabi kata, bila kamu nampak, iza marartum biriyadil jannah, jika sekiranya kamu itu lalu pada taman-taman syurga, maka duduklah pada taman syurga itu. Dan di kalangan para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah taman syurga? Nabi kata ia adalah halaqah zikir. Dan di kalangan para ulama hadis, mereka menyebutkan antara maksud halaqah zikir ini ialah majlis ilmu. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, ia adalah taman syurga, maka berperilakulah sebagai orang yang selayaknya dalam syurga. Tenang, sabar, tiada kesombongan dan penuh dengan akhlak budi pekerti. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita yang terakhir untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keberkatan dalam pertemuan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus beramal soleh pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang duduk bersama dengan saya daripada awal hingga ke akhirnya.
Dan saya pun nak beritahu bahawa ini adalah kuliah kita yang terakhir untuk bulan Ramadan. Next week dah tak ada kuliah lagi, kita akan cuti dan kuliah akan dibuka semula pada minggu ketiga bulan Syawal. Kita akan cuti lama hampir sebulan juga cuti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kekuatan, kesihatan untuk tiba ke garisan penamat di bulan Ramadan ini. Teruskan, kuatkan lagi amal ibadahnya, kuatkan lagi bacaan Al-Qurannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amal kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita dan semualah yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita berjumpa lagi. Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita. Kita jumpa nanti pada hari raya nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana admin dia pergi? Admin dah tertidur ke? Dia tak end ke ni? Okey, sama-sama semua. Last kelas suruh tatap Dr. Lama sikit. Itulah pelik saya kenapa dia mana pergi orang belakang tabir ni, dia pergi tandas agaknya. Daripada nak end tak end pula. Dah jadi melihat tu. Okey. Okey, Assalamualaikum semua.